Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Sadaqallahul azim. Maksudnya, setiap manusia ada tempoh masanya, iaitu ajal, iaitu kematian. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila sampai masanya, dia tak boleh nak tangguh dan tak boleh nak mendahului mati itu. Jadi kita sekarang berada di bulan Ramadan, yang mana kita adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya tak baca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya nak baca likulli ummatin ajal. Setiap manusia akan mati. Jadi sesuai dengan manusia ni akan bertemu ajal mereka, kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Di kesempatan ini kita sempat bersama dengan Ramadan. Dah lama kita menunggu tetamu yang banyak memberi keberkatan, banyak memberi ibadat, banyak memberi pahala kepada kita. Jadi kita tengok tetamu ini, apabila kita menunggu tetamu yang akan memberi sesuatu kepada kita, apakah perasaan kita? Dah kita tunggu lama dah. Perasaan kita macam mana nak jumpa dengan tetamu? Dan tetamu itu pula akan bawa sesuatu kepada kita dan akan memberi rahmat. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah, keampunan, dan pengakhirannya adalah itqum minan nar, terlepas daripada api neraka. Bukannya awwaluhu kasirah wa awsatuhu qalil wa akhiruhu huyub. Bukan pertamanya ramai, pertengahannya sedikit, dan akhirnya guyub, gaib. Tak ada. Ada di mana? Di Kamda. Ada di mana? Di Jaya. Itu yang kita tidak mahu. Jadi apabila kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ubah. Jadi permulaan ini ramai, pertengahan tidak ada, dan akhirnya gaib, guyub, tidak tahu ke mana. Apabila kita duduk di bulan Ramadan ini, adalah satu bulan yang mana memberi latihan kepada kita, nak latih kita. Puasa ini dia lain dengan ibadat lain, tak sama dengan sembahyang. Puasa ni tak sama dengan sembahyang. Puasa ni adalah menguji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak uji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak uji kita. Kalau kita tak mahu puasa, tak apa. Tak apa. Kita buat letih lembek. Tengah hari bahan nasi. Orang tak tahu. Jadi puasa ini nak menguji kita, nak menguji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam ayat tentang puasa ini, dalam surah Al-Baqarah ayat yang 183, kutiba alaikumusiyam, yang akhir sekali, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu sendiri, di sebalik Ramadan itu, kita tengok tersirat dalam perkataan Ramadan itu. Saya terdengar
2-3-4 hari lepas lah. Naik kereta pasal radio IQ. Dengarlah ustaz tu dia bercakap. Dia kata Ramadan, dia sebut satu persatu. Ramadan dan apabila terdengar kita pun ambil lah isi kandungan tu. Jadi saya nak sebut malam. Boleh tak dia? Saya nak sebut malam. Ramadan itu adalah rahmah. Ramadan, dalam perkataan Ramadan itu rahmat, memberi rahmat kepada kita. Kita yang duduk dalam bulan Ramadan ini banyak rahmat, banyak kerahmatan, banyak benda yang kita dapat. Orang yang menjual pun dapat banyak untung. Kerahmatan itu. Sebab apa? Sebab semua orang tertumpu pergi bazar Ramadan. Orang yang menjual, orang yang meniaga pun banyak keuntungan. Sebab itu orang tertunggu-tunggu. Yang bisnesnya tertunggu-tunggu nak masuk bulan Ramadan, sebab hasil dia berlipat kali ganda. Dapat, boleh makan setahun. Boleh makan setahun. Ni. Jadi kita pun yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di bulan Ramadan ini kerahmatan. Dan ada satu malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai seorang muslim, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, kita kena kejar. Jangan nak kejar masuk bulan Ramadan ingat nak raya dah. Ada juga. Tepah baju raya dah. Tepah kuih, nak kuih apa, tak nenah ke apa. Kuih tai itik, ada ke tai itik? Nak makan kuih, macam-macam kuih. Dah tempah masuk Ramadan ingat kepada hari raya. Ini bukan salah, tapi kita tetamu Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita begitu banyak, kita kejar. Kita kejar. Yang keduanya min mahabbah. Mahabbah, kasih. Mahabbatullah, dia kata, kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang tersirat. Saya petik daripada, tak ingat nama apa ustaz tu. Bila-bila pergi kerja pagi tu terbuka dengar tazkirah dia. Mahabbah, mahabbatullah. Kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukannya kita kasih sekadar kita apa, tanpa di kereta kasih I love Rasulullah tanpa kereta. Tapi dalam kereta tu pasang lagu rock Hindustan bunyi di luar, tapi di belakang tu macam-macam tampak. Itu bukan kasih kepada Allah. Bukan kasih kepada Rasulullah. Kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita patuh ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengikut Al-Quran, hukum Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Semuanya terkandung hukum-hukum Allah, kita kena ikut. Begitu juga kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih kepada Nabi bukan sekadar kita tanpa nama I love Rasulullah. Itu hanya sedikit sahaja. Kalau perangai kita, perbuatan kita, dari sudut amalan kita, semayang pun kadang semayang kadang tidak, itu tidak mencerminkan bahawa kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kita kena bawa sunnah Rasulullah, kita kena bawa hukum Allah, dan kita kena ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan tinggal apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu mahabbatullah. Kita kena kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ramin Dominallah, Doman ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala jamin kita sebagai hamba. Jaminan apa? Jaminan dia, pertama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang takut, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jamin. Dan kita orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jamin. Jamin macam mana? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keinsafan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampun dosa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jamin lagi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ni ayat Seribu Dinar. Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa, siapa yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi rezeki kepada dia tanpa disangka-sangka. Ni jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pak mak kapung yang janji dengan kita. Ni janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala janji kepada kita, itu adalah janji yang benar, yang nyata, yang tetap akan berlaku. Bukan janji kawan-kawan kita, bukan janji manusia. Janji manusia tiba-tiba sampai masa tak jadi nak bagi. Itu janji manusia. Innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tak dalam syurga dan di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, ra min do. Yang keempat, alif. Allafahullah. Kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemurah dengan hambanya. Murah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya maha pemurah. Kita sebagai hamba Allah, kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha latifun bi'ibadihi, Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut dengan hambanya. Wa yarzuqu man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala pemurah dengan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita minta dengan dia. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas semaya minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam-malam berbetulan kita dengan bulan Ramadan ini, banyak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi kepada kita makbulnya doa. Doa yang berpuasa di antara doa yang mudah makbul, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah peluang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita umur, kita sempat dengan bulan Ramadan ini, ambillah peluang. Ambillah peluang supaya kita guna peluang ini sebetul-betulnya. Dan yang kelimanya, nun, ni'mat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kenikmatan kepada kita. Nikmat, banyak nikmat ni. Kalau nak kira lebih, sampai pukul 9, kita ambil sedikit. Nikmat sihat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita, dapat sama-sama kita solat malam ni. Nikmat anak, rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita. Itu rezeki. Rezeki adalah nikmat. Nikmat kesihatan, nikmat kekayaan, nikmat kemenangan, nikmat kehidupan. Banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tapi kita kena ingat, kita kena berterima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum
wa in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila la in syakartum, apabila kamu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi. Wa in kafartum, apabila kamu kufur ya Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab itulah saya ambil ayat mengenai likulli ummatin ajal. Apabila kita ada masa umur kita gunalah sebaik-baik mungkin supaya kita guna peluang ini. Kita belum tentu lagi akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Jadi gunalah peluang yang sebaik-baik ini, beramal ibadatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa itulah sekadar perkongsian bersama-sama. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.